Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba yuktabul abadal abidin. ودار داهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ما بعد, InsyaAllah kita sambung balik bacaan kitab Tuhfatul Murid fi Tarjamati Risalah Adab Sulukil Murid karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berhenti kat mana? Nah? 68 pasal 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa ulumihi wa bi barakati fid darain amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi tahdhiri man tarakal jum'ata wal jama'ati wal hasi ala ada'ir tarawati bil mashru'at. Satu fasal pada menyatakan peringatan kepada sesiapa yang meninggalkan ia akan solat Jumaat dan solat berjemaah dan menganjurkan, yakni menggalakkan atas menunaikan sunat-sunat rawatib yang disyariatkan. Wahzar ayyuhal murid kullal hadari min tarkil jum'ati wal jama'at fa inna dhalika min adati ahli al-batalat wa simati arbabil jahalat. Dan ingatlah sebaik-baik ingat wahai murid dari perbuatan meninggalkan solat Jumaat dan solat berjemaah, kerana sesungguhnya yang demikian itu, yakni perbuatan meninggalkan solat Jumaat dan solat berjemaah adalah dari adat-adat kebiasaan golongan yang sia-sia dan lambang ataupun tanda orang-orang yang jahil. Jadi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu utamakan perkara yang wajib terlebih dahulu. Sebelum kita pergi kepada solat sunat, sebelum kita pergi qiyamul lail, sebelum kita pergi kepada zikrullah, sebelum kita pergi kepada tafakur, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kena melepaskan dan menyelesaikan perkara wajib. Perkara wajib. Sembahyang 5 waktu fardu tu memang dah tentu kena buat. Sudah tentu kena buat. Yang kedua, perkara-perkara yang dilarang oleh syarak pun kena tinggal. Kalau orang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapat redha Allah, maka lebih utama dia perlu jaga kefarduan terlebih dahulu. Sembahyang 5 waktu, perkara-perkara yang dilarang oleh syarak, tak kisahlah apa jua perkara itu, perlu dia utamakan. Di antaranya adalah solat Jumaat. Mungkin bagi kita, ada ke orang tinggal solat Jumaat? Sebab kita duduk dalam circle kita, kita duduk dalam geng-geng kita, jadi kita tak nampak ada orang yang buat perkara tersebut. Cuba kita tengok dekat luar sana, berapa ramai orang yang mengambil remeh-temeh terhadap perkara solat Jumaat ini. Terlebih lagi selepas PKP. Selepas PKP, saya tengok dekat ahli qaryah saya, sudah menjadi kebiasaan. Kadang-kadang kita main lambat juga solat Jumaat. Sambil-sambil kita naik motor tu, tengok kiri kanan, tengah azan bang, masih lagi nak cari lauk nak makan. Tengah cari lauk. Kalau perempuan kita faham lah, tak wajib. Kalau wajib pun bergaung. Macam mana okey? Okey. 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 Dia kalau jauh, saya kena cakap kuat sikit.
Jadi dia tarik suara letih, bergaung. Kena minta tu lah pihak pengurusan tukar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi selepas PKP kita tengok. Lebih-lebih lagi selepas PKP kita tengok benda macam ni dia jadi perkara biasa. Jadi perkara biasa. Sebab apa? Mungkin 2-3 tahun dah biasa istiqamah tak solat Jumaat. Tak. Bila dah istiqamah dia meneruskan perbuatan istiqamah tersebut. Sungguh. Cuba kita tengok kat luar-luar. Perempuan kita tak wajib. Kalau wajib pun mungkin kita bersangka baik. Dia apa? Datang haid ke datang bulan? Kalau lelaki datang apa? Matahari. Perempuan datang bulan, lelaki datang matahari. Tak. Itulah tuan-tuan perempuan kena jaga bab solat Jumaat ni. Tambah-tambah lagi ahli keluarga kita, adik-beradik kita, anak beranak kita, cucu-cucu kita kena maklum bahawa solat Jumaat ini adalah satu kewajipan bagi kaum lelaki. Melainkan mungkin musafir dimaafkan ataupun diberi rukhsah kelonggaran untuk tidak menghadiri solat Jumaat musafir. Tapi kalau tiap-tiap minggu takkan musafir ke orang yang sama? Tak. Tambah lagi berkenaan dengan solat Jumaat. Perlu bagi cakna. Ini Tok Khatib tengah bagi khutbah, dia main handset. Ini biasalah ni antara satu kerosakan handphone. Sepatutnya bagi tumpuan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengatakan uf kepada orang lain, Nabi kata faqad lara, maka dia telah melakukan perkara lara, perkara sia-sia. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan bahawa terbatal pahala solat Jumaat walaupun sah. Itu kalau tegur orang waktu khutbah. Ini kalau main handset dan lah nak update status, nak main game sungguh. Kita tengok anak-anak muda sekarang ni. Dia jadikan solat Jumaat khutbah tu tempat rehat. Tempat rehat daripada keletihan bekerja. Datang solat Jumaat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bergaung lagi. Jauh lagi. Ya. Hello. Dengar. Ini memang tak pakai mic terus lah ni. Sungguh. Dia mengata jadi bergaung. Saya boleh tak pakai mikrofon sebab suara saya macam rimau. Sebab saya guru disiplin, jadi dia biasa menjerit. Dia biasa menjerit dekat sekolah. Tapi takut balik rumah tumbang. Assalamualaikum. Hello? Bergema tak? Hak belakang gema tak? Okey, comel, cantik. Okey, berkenaan dengan solat Jumaat kena jaga-jaga, terutama kaum lelaki. Kaum lelaki. Sebab apa? Sebab kita solat Jumaat ini paling kurang 40 orang kena hadir. 40 orang kena hadir. Biasanya yang dok soft pertama, soft kedua tu orang yang terbaik lah. Tapi kadang-kadang soft pertama, soft kedua semua tumbang. Dia bangkit waktu bila? Barakallahu li walakum fil Quranil azim. Baru terjaga. Sepatutnya dok soft pertama, soft kedua kena cakna. Sebab dia menjadi orang harapan untuk menjadikan apa? Solat Jumaat itu sah. Hak belakang tu kita tahu dah ada hak tidur, ada main handset, kadang-kadang dok tengok luar sana, kadang-kadang ada yang tak masuk lagi makan pisang, nyembang isap rokok. Hak depan-depan ni lah kena jaga ni. Yang dok soft pertama, soft kedua, soft tiga tu. Sebab kadang-kadang kita pun tengok juga, kadang-kadang kita bagi kuliah tazkirah Jumaat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang hak depan tu tidur. Kalau depan tidur, belakang melentang tu betul tak? Sebab apa? Depan ni yang jadi yang kita bagi harapan. Itu bab solat Jumaat. Yang kedua berkenaan dengan solat berjemaah. Solat berjemaah. Hak ni walaupun para alim ulama kita berbeza pandangan. Kalau tuan-tuan perempuan buka kitab pedoman solat berjemaah karangan Tuan Guru Abdul Rahman Lubuk Tapah. Ayah kepada mufti wilayah sekarang ni, Dr. Luqman. Ayah dia salah seorang ulama besar dekat Kelantan dahulu, ada buka pondok dekat Lubuk Tapah namanya Tuan Guru Abdul Rahman. Tuan Guru Abdul Rahman. Dia ada karang satu kitab bernama Pedoman Solat Berjemaah. Pedoman Solat Berjemaah. Hukum hakam berkenaan dengan solat berjemaah. Kalau solat tu di sebuah masjid yang 2 tingkat macam mana? Adakah jemaah dekat tingkat kedua tu sah solatnya? Kalau solat di luar masjid macam mana dekat beranda tu?
Sah ke tidak? Itu dia dicerita dalam solat dalam kitab tersebut. Kata Tuan Guru Abdul Rahman Lubuk Tafah rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia, tuan-tuan perempuan, mengatakan bahawa ada beberapa pandangan ulama' berkenaan dengan hukum solat berjemaah. Pandangan yang pertama iaitu pandangan Imam Rafi'i. Pandangan Imam Rafi'i, salah seorang ulama' besar dalam mazhab Syafi'i. Dia sezaman ataupun seakran dengan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pandangan Al-Imam Rafi'i mengatakan bahawa solat berjemaah ini solat sunat muakkad. Sunat muakkad. Sunat muakkad. Ada pandangan yang lain mengatakan bahawa fardu ain ataupun wajib. Wajib. Itu pandangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki solat berjemaah wajib. Tapi pandangan yang mu'tamad, pandangan yang telah diiktimad, yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, yang dibawa oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, mengatakan bahawa solat berjemaah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Wajib bagi sebahagian. Dengan makna apa? Dalam satu qaryah, kalau ada sebahagian yang melakukan perkara tersebut, yang lain tak wajib dah. Dengan makna apa? Tak berdosa kalau tak buat. Tapi satu kampung tak solat berjemaah, Tok Imam kata bulan ni kita cuti rehat. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syah kata apa? Bulan ni solat jemaah tak ada, kita rehat, dia kata. Musim-musim panas ni satu kampung berdosa. Bahkan qadi, ketua ataupun pemimpin dekat tempat tersebut wajib mengerahkan penduduk kampung untuk keluar solat berjemaah. Kalau tak mau, wajib diambil tindakan. Itu hukum dia. Fardu kifayah. Dan berkenaan dengan solat berjemaah ni banyak kelebihan. Meskipun bagi kita fardu kifayah, ada orang nak mai, kita tak wajib. Tapi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tamak untuk melakukan perkara-perkara sunat. Orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia tidak akan memada pada perkara apa? Perkara wajib. Ustaz padan lah solat 5 waktu tu pun selang-seluk. Hatu orang awam tak apalah. Kita orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, naikkan tingkatan kita di sisi Allah, supaya kita ada keistimewaan ataupun kita ada tiket VVIP di sisi Allah. Hak ni kena puluh ni. Hak wajib tu tentu kena buat dah. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, hak tu wajib buat dah. Kalau tak buat dosa. Sebab apa? Itu perintah Allah. Yang kita kena puluh ni perkara-perkara sunat. Seolah-olah perkara sunat ini adalah hadiah daripada Allah. Hadiah ni macam mana, tuan-tuan perempuan? Kalau kita ambil, beruntung untuk diri kita. Kalau kita tak ambil, dia tak berdosa, tak salah, tapi menjadi satu kerugian. Menjadi satu kerugian. Jadi berkenaan dengan hadis Nabi SAW, solat berjemaah ni cukup banyak. Cukup banyak. Antaranya Nabi SAW mengatakan bahawa man masya ila salatin maktubatin fil jama'ati fahuwa ataupun fahiya kahajjatin. Nabi kata, barang siapa yang berjalan untuk menunaikan solat fardu 5 waktu untuk berjemaah, pahalanya seperti menunaikan apa? Menunaikan haji. Nabi kata, man masya, barang siapa yang berjalan. Ustaz, awak naik motosikal macam mana? Orang tanya, naik motor ke naik sikal? Naik dua-dua, motosikal. Macam mana? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Naik sikal ke, naik jet juang ke, kereta kebel ke, yang penting dia menunaikan solat fardu berjemaah, kata Nabi, kehajjatin, pahalanya seperti menunaikan ibadah haji. Kita pergi haji tu, tuan-tuan perempuan, belum tentu mabrur. Belum tentu. Kadang-kadang balik-balik apa? Malburu dapat. Bukan mabrur. Belum tentu lagi. Sebab apa? Kadang-kadang pi haji tu bukan nak nunai haji, nak shopping, beli buah tin, buah kurma, nak pi jubah, beli telekung. Macam kat Malaysia tak ada kurma. Dah. Macam kat Malaysia tak ada jubah. Kadang-kadang pi sana habis dah. Aura ibadah tak ada. Sebab apa? Nak shopping. Kita pi haji ni kena bawa 10,000.
Sebab apa? Nak niaga, nak apa, nak beli ni, nak beli tu. Padahal pisah nak beribadah, hilang dah aura ibadah. Dan kadang-kadang orang tak berkemampuan. Duit tak ada, sakit. Macam mana nak pergi haji? Ni pulun solat berjemaah. Sebab apa? Pahalanya seperti orang menunaikan haji. Dan Nabi SAW sambung lagi, wa man masya ila salatin tatawwu'in fil jama'ati, dia kata apa? Fahiya ka'umratin nafilah. Nabi kata barang siapa yang berjalan ingin menunaikan ibadah solat sunat berjemaah, maka pahalanya seperti melakukan umrah sunat. Siapa yang melakukan, yang berjalan, siapa yang berjalan pi masjid, niatnya ingin menunaikan solat sunat berjemaah, ni tak lama lagi, beberapa hari lagi, beberapa minggu. Solat tarawih, berjalan-jalan kaki ke, naik basikal, naik motor ke, naik kereta, pergi ke masjid, niat nak solat sunat tarawih berjemaah. Padahal boleh je solat sunat tarawih dekat rumah, tapi berjemaah. Nabi kata ka umratin nafilatin, pahalanya seperti buat umrah sunat. Itu kelebihan banyak solat berjemaah ni. Kadang-kadang kita tak tahu, kadang-kadang kita main saja-saja pun. Bahkan Nabi kata apa? Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Nabi kata apa? Solat berjemaah lebih afdal berbanding daripada solat al-fardhi, solat bersendirian, bi 27 darajatan, 27 darjat. Kenapa 27 darjat? Kerana ketika mana kita menunaikan solat berjemaah, ada 27 perkara sunat yang kita lakukan yang tidak dilakukan dalam solat bersendirian. Contoh macam mana? Rapatkan saf, kemudian apa? Menjawab azan, menjawab iqamah, baca doa, amin bersama dengan imam. Dalam solat bersendirian tak ada amin, kita amin seorang-seorang. Nak panjang kita, nak pendek kita. Tapi kalau solat berjemaah ada 27 perkara sunat. Hal itu dikatakan lebih afdal daripada 27 darjat berbanding solat bersendirian. Bahkan ada hadis lain, Nabi SAW mengatakan bahawa man shalla arba'ina yauman fil jama'ati yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atan. Nabi kata, barang siapa yang sembahyang berjemaah 40 hari. Lepas 40 hari tak payah solat jemaah tak? Maksudnya barang siapa yang istiqamah 40 hari dan ke atas berjemaah. Berjemaah macam mana ustaz? Awak ni kadang-kadang masbuk, datang waktu tu imam dah nak bagi salam dah. Itu Nabi kata apa? Yudriku takbiratal ula. Dia dapat dengan imam itu takbiratul ula, takbiratul ihram. Contoh macam mana? Tu imam bagi angkat takbir Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Dengan makna apa? Dia muafiq, bukan masbuk. Bukan jenis hak lambat-lambat ni tak. Tu imam nak bagi salam dah, terkedik-kedik nak ambil uduk, tu tak dapat dah tu. Sebab Nabi kata yudriku takbiratul ula. Dia sempat mengangkat takbiratul ihram bersama dengan imam. Nabi kata apa? Kutiba lahu bara'atan. Akan ditulis baginya 2 pelepasan. Orang yang dapat ataupun istiqamah solat berjemaah 40 hari dan ke atas. Nabi kata kutiba lahu bara'atan. Akan ditulis baginya 2 pelepasan. Yang pertama bara'atun minan nar, yang kedua bara'atun minan nifaq. Nabi kata pelepasan yang pertama adalah dia akan diselamatkan daripada api neraka. Yang kedua bara'atun minan nifaq, dia akan terselamat berlepas daripada sifat orang munafik. Sifat orang munafik. Orang munafik ni tuan-tuan perempuan, dia lebih dahsyat diazab oleh Allah berbanding orang kafir. Berbanding orang kafir. Jadi orang yang istiqamah 40 hari ni tuan-tuan perempuan akan dapat 2 pelepasan.
Kenapa Nabi SAW mengatakan bahawa 40 hari? Sebab 40 hari ini adalah nombor yang banyak rahsia. 40 hari. Hak tu kadang-kadang orang kata, kalau kamu nak dapat rahsia istiqamah, cuba buat 40 hari. Betul tak? Orang akan guna 40 hari, 40 hari, 40 hari. Kerana 40 hari itu ada rahsia. Hak tu Nabi SAW dilantik menjadi Rasul berumur 40 hari. 40 hari pula dah. 40 tahun. Dilantik umur 40 tahun. Sebagian ulama mengatakan bahawa bermula kematangan seseorang manusia itu bermula umurnya 40 tahun. Mula matang dalam kehidupannya ketika mana umurnya 40 tahun. Ketika mana umur 40 tahun ni tuan-tuan perempuan, hak tu para alim ulama pakai tongkat. Pakai tongkat. Bila masuk 40 tahun, ulama akan pakai tongkat. Kenapa? Tongkat ini antaranya adalah sunnah para nabi. Yang kedua, sunnah para ulama. Sunnah para alim ulama. Mereka pakai tongkat bukan untuk fashion ataupun bergaya. Pakai tongkat, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku pakai tongkat kerana apa? Kerana untuk mengingatkan diri aku ni sudah tua. Tapi orang muda pakai tongkat. Kalau patah kaki tak apa. Ini orang sihat wal afiat, pakai tongkat jalan pula macam mengepak. Tahu mengepak, sombong. Sebab apa? Sebab dia nampak tongkat itu macam fashion, macam bergaya. Dah. Ulama dulu pakai tongkat supaya nak ingatkan diri dia kepada kematian. Orang kita sekarang ni lain. Orang kita ni sekarang lain. Lain pula niat dia nak bergaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak cerita pasal 40 hari. Dan 40 hari ni tuan-tuan perempuan, 40 hari ni adalah perubahan keadaan manusia. Daripada air mani kepada darah, daripada darah kepada daging, daging kepada tulang. Itu proses perubahan 40 hari. Jadi 40 hari ini ada rahsia. Hak tu orang mengaji pondok tuan-tuan perempuan, dia takkan bagi budak itu balik daripada rumah melainkan selepas 100 hari. 100 hari hang kena duduk dekat madrasah. Saya dulu waktu sekolah menengah dekat Madrasah Idrisiah Bukit Canan Kuala Kangsar tu. Zaman saya dulu ada orientasi 40 hari. 40 hari. Sekarang ni saya tak tahu ada lagi 40 hari ataupun tidak. Zaman saya dulu tu masih lagi di bawah pentadbiran istana. Istana. Tapi sekarang kerajaan ambil. Bila kerajaan ambil ni kadang-kadang dia ubah silibus, ubah keadaan. Sungguh. Saya datang tu aura tak ada dah. Aura tarbiyah, roh tak ada dah. Sebab apa? Mungkin adalah perubahan-perubahan. Kami zaman dulu tuan-tuan perempuan, tiap-tiap malam akan ditarbiyah oleh guru-guru untuk bagi tazkirah. Tiap-tiap maghrib, budak-budak yang akan bercakap kat depan untuk didik supaya bila keluar boleh mengajar, boleh tarbiyah. Walaupun ada orang tu keluar jadi doktor, paling kurang dia ada soft skill, mengajar dan sebagainya. Madrasah Idrisiah dulu 40 hari orientasi. Wajib hafal maksurat. Wajib hafal al-mu', sajadah, al-insan. Ada 5 surah kami kena hafal. Berjemaah tu wajib dah. Kalau lambat kena sebat. Kalau masbuk kena sebat. Kalau tak solat berjemaah kena jalan itik. Itu nak tarbiyah 40 hari. Supaya apa? Ni nak dapat kelepasan daripada api neraka dan sifat munafik. Jadi kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia jangan meninggalkan solat Jumaat dan jamaah. Hak mana lebih afdal turutan waktu untuk kita menunaikan solat berjemaah? Apa? Mula-mula yang mana? Solat apa? Kita biasa kalau masjid ni paling ramai solat apa? Maghrib lah sudah. Maghrib paling ramai. Yang paling sikit waktu apa? Asar, Zuhur. Subuh lah. Subuh tu biasa orang tidur lena. Ni kadang-kadang asar dengan zuhur. Betul tak? Kadang-kadang surau tu tak hidup pun. Dekat rumah saya. Kat rumah saya tu surau, zuhur, asar tak ada orang. Sebab apa? Tok Imam pun kerja, Bilal pun kerja, jemaah pun tak ada. Hidup waktu maghrib lah. Sebab sibuk kerja dan sebagainya. Hak mana yang afdal? Solat berjemaah. Dia punya kedudukan dia. Yang pertamanya adalah solat Jumaat.
Solat Jumaat. Sebab apa? Solat Jumaat wajib berjemaah. Ada orang solat Jumaat kat rumah, dia imam, bini dia bilal. Tak ada. Tak. Sebab apa? Sebab solat Jumaat wajib berjemaah dekat masjid. Bawah solat Jumaat adalah solat subuh. Ini keafdalian. Solat subuh. Bawah solat subuh adalah solat isyak. Kenapa subuh? Kenapa isyak? Kerana Nabi SAW mengatakan bahawa barang siapa yang solat berjemaah pada waktu subuh dan waktu isyak, seolah-olah dia melakukan ataupun mendirikan ibadah pada waktu malam. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam beberapa hadis, barang siapa ataupun di antara tanda-tanda orang munafik itu, dia rasa berat untuk solat berjemaah pada waktu subuh dan isyak. Itu tanda-tanda orang munafik. Sifat orang munafik itu adalah dia rasa berat untuk solat berjemaah pada waktu isyak dan waktu subuh. Hak itulah orang ramai payah nak buat. Tambah-tambah subuh. Isyak gagah lagi. Gagah bagi orang yang duduk dalam kuliah maghrib lah. Kadang-kadang dia solat maghrib berjemaah dah. Ustaz dia sembang apa tak faham aku. Balik rumah terus tidur. Tak, kadang-kadang lepas solat maghrib tak suka dengan ustaz ni mengajar, pi minum kopi. Nyembang pukul 10. Lah, tak solat isyak lagi ni. Solat bersendirian kat rumah. Hak tu beruntung orang yang duduk dekat kuliah maghrib. Paling kurang, tak, dia boleh solat berjemaah waktu isyak. Paling kurang dia dapat kelebihan duduk dalam majlis ilmu walaupun tak faham. Ustaz ni cakap apa, tak faham, tak apalah, awak tidur sekejap. Dapat pahala. Dapat pahala duduk dalam majlis ilmu. Tapi jangan lepas ni niat aku nak mai tidur. Jangan. Kalau tertidur tak apa. Jangan niat-niat daripada rumah saja aku mai kuliah maghrib ni niat tidur kerana Allah Ta'ala. Tak jadi. Dia kalau tertidur tak apa. Tak. Dia tertidur tak apa. Terlelap. Terlelap tak apa. Sebab apa? Dapat kelebihan. Duduklah tak apa. Nyanda ke nak mengangkang ke, duduklah dalam majlis ilmu ni. Cuma ada setengah tok guru ni dia syadid sikit beradab lah. Kalau saya tak kisah, nak mengangkang, nak bertilam belakang tak apa. Ada satu surau tuan-tuan perempuan, siap dalam surau tu ada sofa kat belakang tu. Geng-geng veteran, duduklah. Bukan duduk kursi, duduk sofa. Belakang ada sofa. Bukan kemain. Kalau kursi-kursi ni gagah lagi, tapi kita tak apa. Yang penting hamai dengar kuliah. Walaupun tak faham, paling kurang adalah usaha. Tapi ada setengah ustaz-ustaz, tok guru dia marah, dia pantang. Pantang, dia jaga adab sungguh. Tapi bagi saya, kalau kuliah maghrib ni orang awam, biasalah. Kadang-kadang duduk 20 minit, kebeh dah, tersemut rasa. Apa semut? Bersemut rasa kaki. Tak apalah nak mengangkang ke, nak bersilap, nak bersimpuh. Janji datang kuliah ataupun majlis ilmu. Saya nak cerita pasal apa ni? Solat keafdalian. Isyak, lepas isyak apa? Zuhur, asar dan maghrib. Maghrib terakhir. Kelebihan solat berjemaah, maghrib duduk bawah lagi. Jumaat, subuh, isyak, zuhur, asar, maghrib. Tapi maghrib yang paling ramai. Jadi kita kalau nak jaga solat berjemaah ni, paling kurang subuh, isyak tu ada lah. Subuh, isyak tu ada. Paling kurang jaga. Kalau tak dapat 5 waktu tu, buat 2 waktu tak apa dah. Tak. Kalau tak dapat buat isyak subuh, buat subuh. Kalau tak dapat sangat lah, malas sangat, sibuk kerja ni, kerja tu, paling kurang subuh jaga. Ya. Sebelum pergi kerja pukul 8 tu bangkit awal lah. Subuh lah ni lambat 6.20, 6.23. Dan bangun pukul 6 tu, mandi dulu, siap-siap kerja apa, buat breakfast semua, pergi masjid, lepas masjid terus pergi kerja lah. Tak? Paling kurang ni kalau orang nak jagalah, jaga sembahyang, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna zalika min adati ahli al-batalat wa simati arbabil jahalat. Kerana apa? Kerana meninggalkan solat Jumaat dan solat berjemaah itu adalah adat, kebiasaan. Adalah kebiasaan golongan yang sia-sia. Dan lambang orang-orang yang jahil. Jadi kita orang yang mengaji ni, orang yang banyak amal ni, jangan termasuk dalam golongan ini.
Dah. Hak tu mujur kita duduk pondok dak. Seronok duduk pondok. Masjid pun dekat. Tapi kalau tak mai juga tak tahu nak kata apalah. Kita doa lah moga-moga Tuhan bagi hidayah. Tak. Kadang-kadang yang dekat, rumah dekat dengan masjid ni payah nak mai. Sebab apa? Tuhan uji, sungguh. Betul tak? Kadang-kadang rumah tu jauh ujung dunia tu, tapi boleh mai solat berjemaah. Sebab apa? Allah bagi taufik. Sungguh. Bukan tak ada, ada rumah setengah masjid itu, dalam kawasan masjid ada rumah, tak mai pun. Walaupun speaker tu boleh pekak telinga, dia tak mai. Sebab apa? Taufik tu milik Allah. Allah pilih dia. Jadi kadang-kadang beruntung duduk pondok-pondok ni sebab apa? Mudah buat ibadat, betul tak? Mudah. Kalau kaki sakit, kawan-kawan boleh papah. Kalau ada, dah nak papah pun. Tak. Kalau masing-masing sakit, tak terpapah lah. Masing-masing papah sendirilah. Tu mujur duduk pondok-pondok, duduk tempat-tempat yang dekat dengan masjid. Mudah kita nak buat ibadat. Wa hafiz ala rawatibil masyru'ati qabla as-salati wa ba'daha. Dan orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kena jaga solat sunat rawatib qabliyah dengan ba'diyah. Hak tu kena jaga. Hak tu biasa saya sebut tuan-tuan perempuan dekat surau masjid, kita ni orang awam ni tak perlu kita nak zikir-zikir puluh-puluh ribu. Dulu saya dapat satu surat soalan ke solat cinta ni. Simpan lagi. Dia tanya, macam mana kalau kami nak selawat sehari 100,000? Saya ada tanya, apa hukum? Saya kata baguslah. Kalau mampu 100,000 ke 10,000 itu bagus. Tapi kalau boleh comel istiqamah lah. Kalau 100,000 sekali tu je, lepas tu tak buat dah. Pahala dapat, tapi orang kata Tuhan pandang istiqamah lah. Tak? Sebab apa Nabi kata ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Nabi kata amalan yang paling Allah suka adalah amalan yang berkekalan walaupun qalla, sedikit. Tapi kalau mampu 100,000 tak apa, gagah pi lah. Tak. Saya pesan dekat jemaah-jemaah saya mengajar ni, saya kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita orang awam tak perlu pulun zikir-zikir hak puluh-puluh ribu. Ni fokus solat sunat rawatib dulu. Qabliyah, ba'diyah. Tambah lagi hak jenis solat dekat rumah payah. Kalau solat berjemaah masjid mudah. Betul tak? Dia ada semangat sikit. Hak tu ulama suruh mai solat berjemaah. Boleh gentir tasbih, boleh buka Quran dekat rumah. Tobat lahum nak gentir tasbih. Nak buka Quran, mujur lah kalau duduk rumah. Tapi duduk masjid, macam-macam boleh buat. Betul tak? Dia ada satu aura semangat nak buat. Itu mai masjid, mai surau. Paling kurang tuan-tuan perempuan, kalau rasa berat sangat nak bangun ba'diyah, qabliyah tu, Allah letih ustaz, lepas ni nak kena solat wajib pula fardu 4 waktu. Solat duduk lah. Boleh solat duduk. Saya hari tu kadang-kadang malas juga, tapi kalau tak buat tak ada pahala. Kita biasa solat qabliyah dengan ba'diyah 4 rakaat. Tapi ada maksa jadi mai malas, betul tak? Kita ni ada kala naik syekh, ada kala naik seh. Tak? Bila naik syekh tu 4 rakaat boleh solat berdiri. Bila naik seh tahu naik seh hingus tu. Jadi malas tu tak? Bila jadi malas nak bangkit 4 rakaat tu jadi malas. 2 rakaat kita buat berdiri, 2 rakaat saya buat duduk. Ada orang tegur, ustaz sakit kaki ke? Tak. Saya sakit hati. Sebab apa? Malas. Saya kata macam tu. Sungguh. Tapi kalau tak buat tak ada pahala. Betul tak? Tak ada. Buat tak ada pahala. Kita buat solat duduk. Ada orang tegur jemaah. Ustaz muda lagi dah sakit lutut. Bukan sakit lutut. Sakit hati. Sakit hati tak? Malas. Daripada tak buat. Hak tu saya kata paling kurang kita buat solat sunat rawatib. Tak boleh berdiri, boleh buat duduk. Walaupun tak sakit. Sihat wal afiat. Boleh duduk. Duduk macam biasa. Allahu Akbar. Kalau duduk pun malas, boleh baring. Kalau malas sangat, ya Allah baluk lihat nak buat, boleh baring sungguh. Bukan tak boleh solat sunat ni. Kalau wajib, kalau solat fardu wajib berdiri. Sebab itu rukun. Melainkan ada keuzuran. Kalau solat sunat, boleh solat duduk. Kalau baluk lihat nak duduk pun malas, boleh baring. Sungguh, cuma pahala berkurang. Nabi sebut pahala itu teruk sangat lah.
Ramai barin. Sebab apa? Solat sunat rawatib. Jenuh. Siapa aja Ustaz Mushtaq, mati aku. Jemaah Pondok Darul Salihah solat rawatib pakai barin. Sebab apa? Pakai malas belaka. Bulan depan Ustaz Muzakir tak jemput dah lah. Buat ajaran sesat. Saya kata apa? Kalau malas sangat lah, paling kurang duduk lah. Buat solat sunat rawatib tu. Ada rahsia dia. Ada rahsia. Sungguh buatlah. Tak, qabliyah, ba'diyah. Tak mampu berdiri boleh buat duduk. Wa wazib ala salatil witri wad duha wa ihya'i ma baina isya'in. Kekalkan solat sunat witir. Kita buat solat witir waktu bila? Tarawih ya. Habis tarawih, habis witir. Witir ni hukumnya sunat muakkad. Sunat yang dituntut. Bahkan mazhab Hanafi wajib. Mujuh kita Syafi'i. Kalau kita Maliki, solat berjemaah wajib. Kalau kita Hanafi, solat witir wajib. Kita ni baluk lihat. Hak semua jenis malas. Mujur Syafi'i, semua sunat. Tapi ingat tuan-tuan perempuan, ulama kata orang yang meninggalkan perkara sunat ini, dia tinggalkan perkara sunat, akhirnya dia akan mati dalam keadaan fasik. Orang yang tak buat sunat langsung, hanya pada berkenaan dengan benda wajib, akhirnya mati dalam keadaan fasik. Kerana apa? Belum tentu hak wajib tu sempurna. Sebab apa? Ada sebuah hadis Sunan Tirmizi, Nabi kata apabila seorang anak Adam itu mati, Tuhan akan tanya bab sembahyang. Malaikat akan cek, ya Allah, sembahyang dia ini ada cacat celah. Tuhan tanya dekat malaikat, wahai malaikat, dia ada tak solat sunat? Kalau ada, tampal. Kalau tak ada, macam mana? Buanglah solat wajib tu. Sebab apa? Tak ada nak tampal. Hak tu penting solat sunat ni. Antara solat witir dan solat duha. Solat witir paling kurang 1 rakaat. Pun boleh juga duduk. Kalau malas sangat, Allahu Akbar. Lepas solat ba'diyah, tak? Isyak, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, duduk. Nak bangkit malas dah. Zikir, duduk. Allahu Akbar. Buat apa? Ba'diyah 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa lagi? Allahu Akbar. Duduk saja. Berapa? 1 rakaat witir kalau malas. Tapi kalau boleh berdirilah. Jangan kata Ustaz Mushtaq ajar solat witir duduk. Nanyalah. Saya kata kalau malas duduk. Saya kata kadang-kadang orang kita ni suka putar belik perkataan. Tak, saya kata kalau malas. Tak, bukan suruh buat. Jangan salah faham. Solat witir paling kurang 1 rakaat. Tapi seafdalnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak, paling kurang 3 rakaat. Seafdalnya buat 3. Tapi kalau tak mampu 3, 1 pun boleh. Itu sekurang-kurang. Tapi afdalnya 3. Dengan mana apa? Sekurang-kurang afdal 3. Tapi nak buat 1 pun tidak ada masalah. Paling banyak 11 rakaat solat witir. Ustaz banyak sangat tu, sikit-sikit udahlah. Tak, 11 rakaat banyak sangat. Jadi kalau orang yang jaga amalan, insya-Allah solat witir ni sunat muakkad. Sunat muakkad. Apa nak kita baca dalam solat muakkad, solat witir ni? Kalau orang itu buat 7 rakaat, tak? Ataupun 3 rakaat lah, 7 tu mungkin ramai tak buat. Tak. Bacaan apa solat witir ni? 3 rakaat. Rakaat yang pertama baca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada ila akhiril ayat. Rakaat yang kedua Al-Kafirun, rakaat yang ketiga 3 kul. Itu biasalah. Kalau solat witir, kalau lepas tarawih, inilah tu imam akan baca. Mula-mula sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua Al-Kafirun, kuliah Al-Kafirun tu. Yang ketiga, rakaat ketiga adalah 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu 3 rakaat. Itu 3 rakaat. Kalau 5 rakaat macam mana? Ustaz, saya nak buat 5 rakaat naik syekh ni. 5 rakaat macam mana? Rakaat pertama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca Al-A'la. Yang kedua Al-Kafirun. Yang ketiga 3 kul. Mula-mula apa? 5 rakaat kan? Dia 2 rakaat dengan 3 rakaat. 2 rakaat, 3 rakaat. 2 rakaat yang pertama baca Al-Kafirun. Yang kedua Al-Ikhlas. Itu naik pula untuk buat 3 rakaat kan? 3 rakaat buat Al-A'la.
Al-Kafirun, 3 Qul. Itu. Dia punya turutan cara bacaan lah. Ulama-ulama kita dah susun bacaan-bacaan apa yang dibaca dalam solat-solat. Kalau kita tengok ulama-ulama tanah Melayu kita ni, solat Zuhur ada surah dia. Solat Asar ada surah dia. Kebanyakan, dan memang ulama ni dalam surah apa, kadang-kadang duha sampai anas aja. Sebab apa? Sebab dia tahu kampung kita ni bukannya boleh lama-lama. Betul tak? Hak jenis lutut, hak jenis ketar lutut, kalau baca Baqarah bulan depan tak jumpa dah. Sama ada malas ataupun dekat hospital dah. Dah, longgar lutut. Ulama-ulama kita susun dah. Sungguh kadang-kadang maghrib tu Tok Imam kena baca pendek-pendek Sebab kadang-kadang kita perasan Tok Imam waktu maghrib dia pulun baca satu muka surat. Tak, orang kata tak patutlah. Maghrib tu baca pendek-pendek sebab waktu maghrib ni pendek. Waktu maghrib ni pendek. Subuh tu nak baca lama-lama pun tak apa. Subuh kadang-kadang isyak pun tak apalah. Tapi maghrib tu pendek-pendek jangan nak tunjuk kamu tu hafal Quran. Tak. Pendek-pendek aja. Imam ni bukan sekadar pandai baca. Dia kena fakih. Dia kena fakih, alim. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan hukum hakam. Dia berkait dengan hukum hakam. Kadang-kadang imam pandai baca tapi tak alim. Dengan mana apa? Ada lahan jali, lahan khafi, kadang-kadang tajwid pun tak ke mana. Tapi sedap. Kita suka bacaan sedap. Tapi kita kena utamakan imam yang fakih. Imam yang alim. Imam yang alim itu bicara bab hukum fiqh lah. Kemudian jaga solat duha, paling kurang 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Dan hidupkan di antara 2 isyak, iaitu apa? Di antara maghrib dan isyak. Kalau tak ada kuliah maghrib, boleh buat 6 rakaat, dia panggil solat sunat awwabin. Solat sunat awwabin. 2 rakaat ba'diyah, bangun 6 rakaat awwabin. Kalau tak boleh macam biasa, sementara nak tunggu isyak, sambil-sambil kalau tak boleh diri, duduk, sambil-sambil duduk. Allahu Akbar. Kalau duduk cepat sikit habis. Sebab apa? Kurang pergerakan, betul tak? Boleh buat 8 rakaat. Saya kalau tak ada kuliah maghrib, memang saya buat lagu tu aja, duduk lah. Memang kita jadi malas pula. Duduk lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk senang. Kalau berdiri mungkin lama sikit, sebab apa? Dia ada banyak pergerakan. Tapi kalau mampu berdiri, tidak ada masalah. Itu lebih afdalnya. Jadi kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, hidupkan di antara dua isyak ini. Kerana apa? Kerana waktu yang paling mulia selepas waktu malam, iaitu waktu qiyamul lail, adalah waktu 2 isyak ni. Antara maghrib isyak tu antara waktu yang paling mulia selepas waktu malam. Waktu malam qiyamul lail. Selepas qiyamul lail waktu ni antara 2 isyak. Hak tu kena hadir majlis ilmu. Tambah lagi bulan Syaban ni tuan-tuan perempuan. Bulan Syaban ini bulan Rajab habis dah. Kalau bulan Rajab peristiwa apa? Isra Mi'raj. Kalau bulan Syaban peristiwa apa? Selain daripada nisfu Syaban? Selain daripada nisfu Syaban, apa? Peristiwa besar ni bagi umat Islam apa? Ustaz, saya ingat nak raya je. Nak raya lambat lagi. Saya dengar dah satu kedai pasal lagu raya dah. Bulan Syaban pasal raya dah. Tak nyambung-nyambung. Apa berlaku bulan Syaban ni? Selain nisfu Syaban. Apa? Peristiwa besar. Apa? Apa? Peralihan kiblat. Daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Peralihan kiblat. Peristiwa besar tu bulan Syaban. Kita pun benar ke ustaz? Kali pertama awak dengar, awak 70 tahun hidup tak nak dengar. Nayalah. Peristiwa besar peralihan kiblat. Asal kita ngadap Baitul Maqdis. Tapi orang Yahudi nyindir. Nyebuklah kamu Muhammad, kami nak ngadap kiblat ni, kamu nak ngarap kiblat juga. Nabi Muhammad pun ada satu harapan, ya Allah, ubahlah kiblat ini daripada Baitul Maqdis kepada
Kaabah. Allah pun tunaikan. Itu berlaku pada bulan Syakban. Pada bulan Syakban juga ada peristiwa ataupun ada satu keadaan yang mulia, yang mana bulan Syakban ini antara bulan yang Allah angkatkan amalan. Hak tu sahabat Nabi SAW bertanya dekat Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa aku tengok hampulun sangat berpuasa di bulan Syakban berbanding bulan lain? Bulan lain hang puasa juga, tapi tak full. Bulan Syakban hang full. 1 Syakban sampai 30 Syakban, 1 Syakban sampai 25 Syakban." Nabi kata, sesungguhnya bulan Syakban ini adalah bulan yang Allah angkat amalan, dan aku suka bila Allah angkat amalan aku dalam keadaan berpuasa. Jadi bulan Syakban ni kena banyak amal ibadat. Bahkan bulan Syakban juga, kalau tengok dalam kitab Maza fi Syakban karangan Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan bahawa bulan Syakban ini diangkatnya amalan waktu asar dan subuh. Waktu asar dan subuh. Waktu asar malaikat akan naik bertukar shift, bawa amalan. Tukar pula malaikat malam. Malaikat malam pula akan tukar shift, bawa amalan kita. Sebab itulah ulama nanti kita akan sentuh. Ulama dia amat menitik berat waktu lepas subuh dengan waktu asar. Orang dulu lepas subuh dia takkan tidur, dia ada zikir dia. Begitu juga lepas asar. Lepas asar sambil-sambil nak tunggu maghrib, duduk dekat luar rumah pegang tasbih, zikir. Sebab apa? Sebab mereka tahu antara asar dengan waktu malam. Lepas subuh dengan waktu asar tu adalah perubahan shift, malaikat akan bawa amalan ni atas. Waktu asar dengan subuh tu. Jadi kita kena jaga waktu tersebut. Nanti kita akan sentuh. Wa kun syadidal hirsi ala imarati ma ba'da salati subhi ila tulu'i wa ma ba'da salati al-asri ila al-ghurubi. Fahadhani waqtani syarifani tafidu fihima minallahi ta'ala al-amdad ala al-mutawajjihina ilahi minal ibad. Dia kata apa, tuan-tuan perempuan, dan hendaklah engkau jadikan dirimu tersangat loba, tamak berkeinginan yang kuat untuk memakmurkan waktu setelah solat subuh sehingga terbit matahari, dan waktu setelah solat asar sehingga tenggelam matahari. Kerana pada dua waktu yang mulia ini dilimpahkan oleh Allah dengan imdad. Apa itu imdad? Bantuan atau pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas hati, ke atas orang-orang yang menghadapkan diri kepadanya daripada kalangan hamba-hambanya. Ini antara amalan yang perlu kita titik beratkan pada waktu lepas subuh dan waktu asar. Ustaz nak buat apa lepas subuh? Kan tak boleh solat sunat. Amalan ibadat ni banyak. Boleh baca Quran, boleh zikrullah, boleh selawat, zikir pula banyak pula cara. La ilaha illallah, subhanallah, Allah Allah, al-malikul haqqul mubin, ya hayyu ya qayyum. Banyak zikir. Syekh Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan perempuan, Syekh Ibn Taymiyah diceritakan anak muridnya Al-Imam Ibn Qayyim. Syekh Ibn Taymiyah ni amalannya setiap hari lepas subuh sampai terbit matahari keluar. Amalannya adalah membaca surah Fatihah sampai terbit matahari. Lepas solat subuh, sambil-sambil nak tunggu fajar menyingsing naik atas tu, baca Fatihah ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah ulang sampai terbit matahari. Kena jaga tu. Hak tu ada mat surat, betul tak? Pernah dengar mat surat? Bukan mat bawa surat. Mat surat, zikir-zikir subuh dengan asar. Boleh beli, dia panggil manzil ke? Manzil. Lepas subuh dengan lepas asar. Hak tu kami baca dekat madrasah dulu. Dia ada mat surat sughra, ada mat surat kubra. Lepas subuh, lepas asar. Hak ni amalan nak buat ni.
Sebab apa? Waktu itulah malaikat duk tukar ganti silih tu. Fokus. Lepas subuh ambil tasbih. Kalau tak ada tasbih putih, buka Quran. Tak. Kuat sangat berzikir, putih. Allah ustaz tak ada berzikir. Ambil Quran. Buka Quran, prok-prak. Seronok kita. Malaikat duk bawa amalan kita dalam keadaan kita ni buat ibadat. Waktu subuh. Bukan lama. Dalam 10 minit, 20 minit tu tak? Nak tunggu matahari tu. Asar tu. Asar sekali lambat juga. Pukul 5. Habis solat asar lah 5 suku contoh. Buatlah sikit kemas-kemas rumah. Pukul 6 tu sampai tunggu maghrib 7.30 tu. Buatlah apa-apa ibadat. Ibadat ni tuan-tuan perempuan, jangan kita faham dekat masjid surah At-Tiqah Jadah. Ibadat ini umum. Apa jua perkara yang mendekatkan diri kepada Allah dinamakan ibadat. Ibadat. Apa jua, buatlah. Sambil-sambil menyapu rumah tu, selawat, zikir, subhanallah, 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 sapu-sapu. Sambil-sambil basuh pinggan, zikir ke subhanallah, selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambil-sambil. Kalau duduk saja takut tak berjalan kerja rumah. Betul tak? Sambil-sambil buat kerja rumah, mulut tukumak kamik zikir. Waktu asar, waktu subuh. Kalau kaum lelaki taklah buat rumah tak. Naik motor, sambil-sambil naik motor tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ronda-ronda bawa cucu. Tak zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Hak je dengan hafal Quran, baca Quran. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi bla 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 bla. Habis sampai maghrib. Kadang-kadang ustaz, awak nak jogging macam mana? Jogging pun tak ada masalah. Nak jaga kesihatan. Walaupun dah tua bangka nak jogging juga. Boleh tak? Boleh. Niat jogging dapat kesihatan, ibadat juga. Sambil-sambil jogging, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ibadat jangan kita faham buka Quran, pegang tasbih dalam surau masjid Tiqah Sejadah. Tak. Ibadat umum. Ibadat tu umum. Jadi kita kena fokus pada dua waktu ni. Lepas subuh dengan lepas asar. Kerana apa? Kerana kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, waktu tersebut Allah turunkan imdad, bantuan dan rahmat. Waktu subuh Allah turunkan nafahat. Waktu subuh Allah turunkan nafahat. Apa nafahat? Rahmat yang mencurah-curah. Mencurah-curah. Waktu asar Allah turunkan imdad, bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat situ. Minggu depan kita sambung wa fi imarati ma ba'da salati subhi. Tapi rasa minggu depan saya tak ada kot, tak datang. Sebab saya ada jemputan dekat Terengganu. Jumaat, Sabtu dengan Ahad kat Terengganu. Jadi kita jumpa. Sini Ramadan macam mana? Ada kuliah? Ada? Tahun lepas ada? Tak ada? Rehat? Lepas isyak. Tahun lepas kita buat tazkirah kan? Kan? Tahun lepas je lah. Saya ingat tazkirah kan? Tazkirah Ramadan kan? Jadi kuliah duha tukar kepada tazkirah. Tukar kepada tazkirah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Kalau ada soalan, jangan luah perasaan. Soalan. Afdal lepas isyak ke tahajud? Yang afdalnya adalah lepas tahajud. Tapi kalau takut terkejut, buat lepas isyak. Tak. Kadang-kadang kita ni apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tahu kita ni macam mana, tahajud ni kadang-kadang bangun, kadang-kadang tidak, buat lepas isyak. Jadi bila dah buat lepas isyak, maka bangun waktu malam tak payah buat witir dah lah. Sebab apa? Sebab solat witir ni dinamakan sebagai solat penutup. Solat penutup. Jadi kalau orang yang biasa bangun malam, maka solat witirnya di hujung solat sunat lah. Maksudnya habis nak masuk subuh tu, contoh 6.20, 6 tu boleh buat tahajud, buat witir lah 3 rakaat. Tapi kalau jenis memang susah nak bangun pagi, buat lepas isyak. Buat lepas isyak. Tapi afdalnya waktu qiyam mulai. Waktu qiyam mulai. Biasa ni berlaku untuk bulan Ramadan dah kan? Bulan Ramadan. Nak buat lepas tarawih ke ataupun nak buat qiyam mulai?
macam mana. Jadi kalau mampu untuk bangun qiyamul lail, biasa mampulah nak sahur. Takut terlajak tak bangun sahur. Buat lepas isya, lepas tarawih itulah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ada soalan? Ada bangkangan? Saya tak setuju dengan ustaz. Saya nak witir 20 rakaat. Buatlah. Buat 20 rakaat ke 30 rakaat, buatlah. Kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li muallimina wa li masyaikhina wa li ashabina wa liman huquqi alaina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.